Saudara-saudari sekalian, usaha kita untuk memerangi COVID-19 masih berterusan. Kita telah mencapai kemajuan yang baik. Sistem penjagaan kesihatan kita dapat menampung kemajuan ini. Ekoran usaha cemerlang para karyawan penjagaan kesihatan kita. Dan ramai lagi yang bekerja di barisan hadapan. Yang paling penting, kita berjaya memastikan kadar kematian kekal rendah antara yang terendah di dunia. Hasilnya, kita dapat keluar daripada langkah pemutus rantaian jangkitan. Kita sedang membuka semula ekonomi dan masyarakat kita secara bertahap-tahap dan dengan selamat. Namun, sedang kami melonggarkan beberapa langkah kawalan, jumlah kes dijangka akan meningkat seperti yang berlaku di negara lain. Jadi, kami sangat berhati-hati. Ini supaya jumlah jangkitan tidak melonjak lagi dan pemerintah tidak terpaksa melaksanakan langkah kawalan buat kali kedua. Kami akan melipat gandakan ujian dan mempercepatkan pengesanan hubungan, mengesan kes-kes baru seawal mungkin, mengasingkannya dan membasmi sebarang kelompok sebelum ia merebak. Jika wabak ini terus dapat dikawal dengan baik, kami akan melonggarkan lagi langkah-langkah kawalan dan memulakan semula lebih banyak aktiviti secepat mungkin. COVID-19 adalah krisis yang berpanjangan. Para pakar meramalkan vaksin untuk mengekang virus ini hanya boleh dihasilkan secara meluas dalam masa sekurang-kurangnya setahun atau lebih lama. Kita perlu belajar membiasakan diri untuk hidup dalam sekitaran COVID-19 bagi jangka panjang. Sama seperti bagaimana kita menangani penyakit berbahaya dahulu, misalnya batuk kering. Kita semua mesti menyesuaikan cara kita bekerja dan beriadah supaya kita boleh mengawal penularan virus dan kekal selamat. Tetapi, COVID-19 bukan sahaja satu masalah kesihatan awam. Ia juga masalah ekonomi, sosial dan politik yang serius. Ia adalah krisis paling berbahaya yang pernah dihadapi manusia untuk sekian lama. Akibat COVID-19, ekonomi sejagat hampir lumpuh. Pemerintah di seluruh dunia telah membelanjakan bertrilion dolar untuk membantu perniagaan, ekonomi dan pekerjaan. Berjuta-juta pekerjaan telah lenyap. Keluarga-keluarga dijangka mengalami kesukaran. Singapura juga terjejas teruk. GDP kita tahun ini dijangka merosot antara 4 dan 7% di bawah sifar. Penguncupan yang paling buruk sejauh ini. Untuk melindungi para pekerja, keluarga dan syarikat-syarikat, pemerintah bertindak tegas dengan membentangkan 4 belanjawan berturut-turut. Kami menyuntik hampir 100 bilion dolar, iaitu 20% daripada GDP kita. Satu tindakan fiskal terbesar dalam sejarah Singapura. Tidak seperti negara-negara lain, kita berupaya untuk menggunakan reserve negara dan tidak perlu meminjam untuk membiayai kos bagi pakej bantuan kita. Namun, mustahil untuk terus menampung tahap perbelanjaan seperti ini di mana-mana pun, termasuk bagi kita. Lebih penting lagi, semua langkah ini tidak mungkin dapat melindungi kita daripada perubahan ekonomi global yang sangat mendadak dan besar. Kita tidak akan kembali kepada ekonomi sejagat yang terbuka dan terhubung seperti sebelum ini dalam masa yang terdekat.
Pergerakan orang ramai kini akan lebih terbatas. Kekerapan perjalanan antara bangsa akan jauh berkurangan. Pemeriksaan kesihatan dan kuarantin akan menjadi satu kebiasaan. Pada hujung minggu, tidak lagi mudah untuk kita bergegas bercuti ke Kuala Lumpur atau Bandung menaiki pesawat tambang murah. Industri-industri yang bergantung kepada perjalanan antarabangsa akan mengambil masa yang lebih lama untuk pulih dan mungkin tidak akan pulih sepenuhnya. Negara-negara juga akan berusaha untuk kurang bergantung kepada negara lain, terutamanya bagi barangan dan perkhidmatan penting seperti makanan atau bekalan perubatan kritikal. Ini mendatangkan kesan kepada hubungan strategik dunia. Seringkali negara-negara akan bertelagah bagi mengutamakan kepentingan masing-masing daripada bekerjasama untuk mengembangkan manfaat bagi semua. Akibatnya, dunia yang kurang makmur dan juga lebih bergolak. Semua perkembangan ini akan menjejas Singapura. Sejak dari tempoh sebelum kedatangan Raffles lagi, kita makmur kerana menghubungkan diri kita dengan dunia luar. Pada mulanya, Singapura adalah hub perdagangan. Kemudian, sebuah pelabuhan antarabangsa. Sebelum membangun sebagai hub penerbangan, kewangan dan telekomunikasi. Kita meraih manfaat yang sangat besar daripada ekonomi global yang terbuka dan terhubung. Sebahagian besar ekonomi kita, seperti perkilangan, bioteknologi, perkhidmatan keuangan, dan logistik, memenuhi keperluan pasaran serantau dan sedunia. Malah, pelbagai sektor dalam negeri, seperti runcit, F&B, dan hiburan, bergantung kepada pelancongan. Kini, kita perlu menyesuaikan diri dengan masa depan yang sangat berbeza. Banyak syarikat, kecil dan besar, akan terjejas teruk. Sesetengah industri akan berubah buat selama-lamanya. Ada yang perlu mencipta semula perniagaan mereka untuk terus wujud. Para pekerja juga akan merasakan keperitannya. Pemberhentian pekerja dan pengangguran akan meningkat. Sesetengah pekerjaan akan lenyap dan tidak akan muncul lagi. Para pekerja harus mempelajari kemahiran baru untuk terus digajikan. Yang jelas, beberapa tahun mendatang akan menjadi satu tempoh yang penuh dengan gangguan dan kesukaran bagi Singapura. Tetapi, di sebalik cabaran berat yang kita hadapi, ini jaminan saya. Jangan bimbang, kita tidak akan tumbang. Saya yakin kita mampu untuk menjamin masa depan yang cerah untuk Singapura. Biar saya beri anda 3 sebab. Pertama, kita mempunyai kekuatan ekonomi dan nama baik di peringkat antarabangsa. Sesuatu yang dipupuk berdekad-dekad lamanya. Kita amat terhubung dengan aliran perdagangan, pelaburan, modal dan manusia di peringkat global. Perdagangan dan pelaburan antarabangsa mungkin akan berkurangan, tetapi ia tidak akan terhapus sama sekali. Sesetengah aliran akan dilencongkan dan tertutup, tetapi saluran-saluran lain pula akan dibuka. Masih terdapat pasaran di luar negara dan peluang untuk kerjasama antarabangsa. Nama baik kita yang kukuh dan dipercayai akan banyak membantu. Dalam dunia yang bergolak, para pelabur akan menghargai jaminan sebuah pemerintah yang menghormati peraturan. Rakyat yang memahami apa yang dipertaruhkan. Sebuah sistem politik yang stabil dan matang.
Semua ini akan membolehkan perniagaan untuk terus beroperasi walaupun dalam tempoh krisis. Tindak tanduk Singapura dalam menghadapi krisis ini, iaitu secara terbuka dan telus, tidak gentar menghadapi kebenaran dan tidak bertindak sewenang-wenangnya, hanya akan memperkukuhkan lagi kelebihan kita. Kedua, kita sudah lama mempersiapkan diri bagi masa depan yang berbeza. Kita sudah pun berusaha dengan gigih untuk menjalani transformasi dan mendalami kemahiran kita. Kita membuat perancangan bagi ekonomi masa hadapan, melabur dengan banyak untuk mempertingkatkan kemahiran pekerja kita melalui Skills Future, mendigitalkan kedua-dua sektor swasta dan pemerintah, memperkukuh keupayaan inovasi dan R&D agar kita menyerlah di Asia dan di dunia. Tiada siapa yang boleh meramalkan rupa ekonomi sejagat selepas COVID-19. Tetapi, strategi-strategi ekonomi masa hadapan ini akan mengukuhkan kedudukan kita dan membantu kita menyesuaikan diri walau apapun yang terjadi. Kita perlu bertindak dengan lebih pantas dan tangkas. Misalnya, kita tahu banyak perniagaan tidak dapat bertahan. Kami akan menyokong usaha perniagaan-perniagaan ini untuk menjalani transformasi, mengubah model perniagaan mereka atau berpindah ke bidang yang berbeza dan lebih berpotensi. Kami sedang memastikan rantaian bekalan kita lebih berdaya tahan. Contohnya dengan mempelbagaikan sumber makanan kita. Kami sedang mendapatkan sumber bekalan terbaru seperti telur dan ayam beku dari Poland serta udang dari Arab Saudi. Selain sumber makanan, kami juga sedang bekerja keras untuk mengekalkan dan menarik bakat dan pelaburan demi menyumbang kepada pemulihan kita. Sedang beberapa negara menutup pintu mereka, kami terus mengamalkan dasar terbuka. Dengan memanfaatkan kelebihan kita sepenuhnya, para pekerja dan industri kita akan dapat mengharungi krisis ini sebaik mungkin serta bangkit lebih cepat dan menjadi lebih kukuh. Ketiga, kami mempunyai program dan perancangan untuk menangani cabaran-cabaran di hadapan kita. Sekarang ini, agenda paling utama pemerintah ialah pekerjaan, membantu rakyat mengekalkan pekerjaan mereka atau mencari pekerjaan baru. Ini termasuk mereka yang berusia 40-an atau 50-an tahun yang menyara anak-anak dan ibu bapa yang lanjut usia dengan komitmen kewangan yang perlu dibayar. Juga para pekerja matang yang hampir bersara, yang ingin bekerja beberapa tahun lagi untuk menabung bagi hari tua. Kami juga mau membantu pekerja bergaji rendah, mereka yang bekerja sendiri dan pekerja bebas dalam ekonomi gig. Begitu juga graduan baru yang memasuki pasaran pekerjaan dalam tahun yang sangat mencabar ini. Untuk membantu semua golongan ini, kami memperkenalkan beberapa skim bantuan yang membolehkan rakyat mengekalkan pekerjaan mereka serta menyediakan sokongan pendapatan bagi berjuta-juta rakyat Singapura dan keluarga mereka. Untuk menggembleng dan memacu semua usaha berkaitan pekerjaan, kami menubuhkan Majlis Pekerjaan Kebangsaan. Menteri Kanan Tharman Shanmugaratnam memimpin usaha ini. Majlis ini akan menyelaraskan usaha semua agensi pemerintah, NTUC dan majikan. Ia juga akan melihat bagaimana kita boleh mencipta pekerjaan baru bagi ekonomi kita. Ini akan memastikan usaha-usaha kita berkesan
dalam sektor awam dan swasta. Jadi, jika anda memerlukan pekerjaan, anda akan dibantu dan benar-benar ada pilihan untuk diteroka. Selain COVID-19 dan cabaran ekonomi, kita juga perlu menangani isu-isu luar negara dan dalam negeri yang penting. Di luar negara, kita perlu mengemudi lanskap strategik yang berubah-ubah. COVID-19 telah mengeruhkan hubungan antara Amerika Syarikat dan China. Tindakan dan tindak balas telah meningkatkan ketegangan hari demi hari. Semakin sukar bagi negara-negara untuk terus menyokong kedua-dua kuasa ini. Ia akan menjadi lebih berbahaya bagi sebuah negara kecil seperti Singapura. Kita mesti memastikan keselamatan kita dan melindungi serta memajukan kepentingan kita apabila berurusan dengan negara-negara lain, baik besar maupun kecil. Kita mesti bekerjasama dengan negara-negara yang sealiran untuk menyokong perdagangan bebas dan perikatan berbilang pihak, serta meluaskan pengaruh kita di dunia. Di dalam negeri, kita mesti mengukuhkan jalinan sosial kita. Kita mengambil langkah-langkah darurat untuk membantu semua penduduk mengharungi krisis ini bersama-sama. Lebih daripada itu, kita perlu memikirkan dengan teliti bagaimana untuk memperbaiki jaringan keselamatan sosial kita. Sokongan sosial yang dapat dikekalkan akan memberi keyakinan kepada rakyat untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu dan mengubah kehidupan mereka. Kami perlu membuat keputusan yang sukar mengenai apa yang perlu diutamakan, sumber-sumber dan belanjawan. Namun, janji kami tetap sama, bahawa setiap rakyat Singapura memiliki peluang yang saksama serta peluang bagi mendapatkan pendidikan, penjagaan kesihatan dan perumahan yang baik, tidak kira apapun titik permulaan anda dalam hidup. Bagi anda yang tercicir, kami akan bantu anda bangkit dengan lebih kuat lagi. Di Singapura, kebajikan semua warga dijaga dan tiada seorang pun yang akan dibiarkan terpinggir atau menanggung semua ini sendirian. Dalam minggu-minggu akan datang, beberapa menteri akan berucap dan berkongsi perancangan pemerintah dengan anda. Kami ada agenda yang padat untuk tahun-tahun mendatang. Demi memastikan perancangan kami berjaya, kami memerlukan satu ramuan terakhir, iaitu perpaduan dan daya tahan rakyat kita. Dari masa ke semasa, negara dan rakyatnya diuji seperti kita sekarang ini diuji. Ada yang musnah dan tewas dek tekanan. Ada pula muncul lebih teguh. Singapura lahir akibat sebuah krisis. Setiap kali diuji, setiap kali itulah kita berjaya mencipta peluang baru dan berkembang maju. Misalnya, semasa kita mula-mula merdeka, tiada siapapun yang percaya bahawa kita boleh bertahan. 2 tahun kemudian, pihak British tiba-tiba mengumumkan pengunduran tenteranya daripada Singapura. Ramai yang yakin ini titik kehancuran Singapura. Namun, kita membuktikan sebaliknya. Generasi perintis berjuang untuk menentukan nasib mereka sendiri dan daripada gagasan golongan pendatang, maka lahirlah sebuah negara. Generasi merdeka pula menyerahkan seluruh jiwa dan raga
untuk memastikan Singapura berjaya. Mereka mengharungi pelbagai dugaan. Namun, mereka sentiasa teguh berazam dan tidak gentar apabila berdepan dengan cabaran yang sukar. Itulah asal-usul kita dan pencetus kejayaan kita. Kini, giliran kita pula untuk mengatasi krisis segenerasi ini. Pilihan-pilihan yang kita ambil dalam krisis ini akan membentuk jati diri warga Singapura sebagai satu rakyat dan nilai-nilai serta cita-cita yang ingin kita wariskan kepada generasi akan datang. Apabila berada dalam keadaan yang terdesak, apakah kita akan ditewaskan oleh rasa marah, takut dan kepahitan, atau bangkit dengan mencontohi azam nenek moyang kita untuk terus teguh membuat pilihan-pilihan yang sukar dan tetap saling mempercayai satu sama lain. Sepanjang krisis ini, ramai rakyat Singapura yang tampil ke depan. Para pekerja penjagaan kesihatan, pegawai perkhidmatan awam, pemimpin akar umbi dan sukarelawan, serta ramai lagi. Ada yang senyap bekerja di belakang tabir, menjaga para pekerja asing di dormitory dengan baik. Yang lain menjahit pelitup, menyediakan makanan untuk golongan yang memerlukan, atau membaik pulih komputer untuk digunakan bagi pembelajaran dari rumah. Di luar negara, ada rakyat Singapura yang sanggup memandu beratus-ratus kilometer demi membawa rakan senegara menaiki penerbangan SQ untuk pulang ke tanah air. Tindakan wira-wira ini mencerminkan perpaduan dan keihsanan sesama manusia. Nilai-nilai terbaik dalam kalangan kita. Mereka menunjukkan bagaimana kita boleh bangkit lebih kukuh daripada krisis ini dengan kesedaran yang lebih mendalam tentang apa yang dimaksudkan sebagai jati diri rakyat Singapura. Inilah sebabnya saya yakin kita mampu untuk kekal menjadi luar biasa. Sebuah masyarakat yang adil dan saksama di mana rakyatnya boleh mengejar impian masing-masing. Pasukan kabinet saya dengan sokongan seluruh perkhidmatan awam akan bersama-sama saya untuk menjadikan visi ini satu kenyataan. Kami memerlukan setiap anda untuk bekerjasama dengan kami. Masa depan kita berada dalam genggaman kita. Mari kita buktikan kemampuan pasukan Singapura. Mari kita membawa Singapura keluar daripada krisis ini dengan selamat dan bersama-sama mari kita pastikan agar semangat Singapura terus mekar di persada dunia. Terima kasih.